Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas CEO KFA ditahan, reman oleh SPRM, Sanusi pula anggap ada pihak yang dengki. Lucu tapi benar. Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi menganggap pihak yang iri hati dan dengki selepas Persatuan Bola Sepak KFA mula dapat membiayai keperluan semasa pasukan. Dia yang juga Presiden KFA berkata, sewaktu pasukan itu nazak dengan hutang puluhan juta ringgit, tidak ada siapa peduli. Gaji pemain dan bayaran kepada badan berkanun terhutang puluhan juta, tak ada siapa yang peduli, kata Sanusi. Bila kita mula selesaikan sedikit demi sedikit, di samping membiayai keperluan semasa pasukan, ada pihak iri hati dan dengki, kata Sanusi. Tapi sampai ke waktu ini, saya masih tak dapat memproses dengan lebih baik siapa orang yang iri hati dan siapa orang yang dengki itu. Dan soalan yang seterusnya, mengapa mereka iri hati dan dengki? Itu yang paling lucu lah kan. Bila pasukan sudah diswastakan, KFA mampu menarik nafas lega sedikit, tetapi masih berkomitmen untuk terus bayar hutang kepada pemiutang, katanya dipetik BH. Sehubungan itu, pemimpin PAS itu akan membongkar plot sebenar yang berlaku dalam pelbagai isu, termasuk penahanan reman Ketua Pegawai Eksekutif CEO KFA membabitkan isu rasuah 6 juta ringgit. Sanusi mendakwa keadaan yang berlaku pada masa ini adalah kezaliman pihak tertentu yang menggunakan agensi kerajaan untuk tujuan politik dan kepuasan peribadi. Ini biasa sudahlah kita dengar alasan begini kan, siapa-siapa saja yang mula disiasat, terutamanya ahli-ahli politik, mulalah alasan seperti ini diguna pakai. Malah Sanusi menegaskan bahwa individu yang ditahan SPRM terbabit bukan orang kaya, sebaliknya hidup dalam kesempitan. Jelasnya KFA sejak ditubuhkan membiayai pasukan bola sepak dan kegiatannya melalui derma serta sumbangan kerana ia bukan syarikat perniagaan berasaskan keuntungan. Wow, boleh tahan juga KFA ni kan, daripada sejak ditubuhkan membiayai pasukan melalui derma dan sumbangan. Okeylah. Karena Sanusi kata itu syarikat perniagaan, dia bukan syarikat perniagaan dan tidak berasaskan keuntungan. Dalam masa sama, dia juga mengakui KFA memang ada menerima sumbangan tetapi tidak bersubhat, melakukan rasuah kerana persatuan itu tidak mempunyai akses pada projek yang memerlukan kelulusan kerajaan persekutuan. Semalam SPRM menahan reman CEO KFA dan 3 individu yang lain bagi membantu siasatan kes meminta dan menerima rasuah bernilai 6 juta ringgit. Wang rasuah itu dipercayai sebagai balasan bagi membantu seorang pemilik syarikat mendapatkan tender projek pembinaan litar lumba dan projek mengurus, mengoperasi serta menyelenggara 5 loji takungan air di Kedah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Skandal KFA 6 juta. Akhirnya Sanusi bersuara. Sanusi kata itu hanyalah tuduhan fitnah. Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur menganggap semua tuduhan yang dilemparkan ke atas individu yang disiasat membabitkan isu rasuah dan ke atas Persatuan Bola Sepak Kedah sebagai fitnah. Menteri Besar Kedah itu bahkan menegaskan sedia membongkar perkara tersebut. Dia yang juga pengurusi KFA berkata, persatuan itu tiada akses kepada projek yang dibuat secara tender terbuka selain tidak terlibat dalam projek pembinaan litar lumba. Kenapa ada pihak iri hati? Soal beliau. Kena tanya mereka itulah. Memang KFA menerima sumbangan, tapi tak sampai bersubhat melakukan rasuah, kata beliau. KFA tak ada akses kepada projek yang dibuat secara tender terbuka dan KFA tak ada penglibatan dalam projek litar, kata Sanusi. Itu semua fitnah. Saya akan bongkar plot ini bila tiba masanya, kata beliau. Tender loji air dibuat secara terbuka dan diuruskan Jabatan Kerja Raya JKR dan perlu mendapat kelulusan Kerajaan Persekutuan. Dasar itu dibuat pada waktu Pakatan Harapan PH menjadi kerajaan selama 22 bulan, tak ada campur tangan dan tak ada jalan untuk campur tangan dalam urusan tender terbuka, dipetik BH, kata Sanusi. Namun Sanusi berkata,
ketika tender project itu dibuka, harga bahan binaan masih rendah tetapi harga barang melambung tinggi selepas tender selesai diserahkan. Tak ada sama sekali syarikat yang menang tender mampu beri sumbangan kepada KFA. Semua syarikat sedang hadapi masalah kenaikan harga bahan binaan untuk siapkan projek. Adakah masuk akal hendak sumbang 6 juta ringgit dalam keadaan mereka sangat tenat? Soal Sanusi. Liter Lumba adalah projek yang dibuat permodalan Kedah Berhad PKB dengan tata kelola yang betul. Tak ada isu sama sekali, kata Sanusi lagi. Cuma ia tertangguh kerana pemaju ada kes, isu lain antaranya bursa dan lain-lain yang menyebabkan kerja tertangguh, kata Sanusi. Kini sedang diuruskan untuk disiapkan pemaju lain selepas berunding dan memenuhi syarat yang dipersetujui. Semalam, SPRM mengesahkan menahan reman CEO KFA, Zulkifli C. Harun dan 3 individu termasuk 2 perunding berusia antara 40 hingga 60 tahun bagi membantu siasatan. Kes meminta dan menerima rasuah bernilai 6 juta ringgit. Wang rasuah itu dipercayai sebagai balasan bagi membantu seorang pemilik syarikat mendapatkan tender projek pembinaan Liter Lumba dan projek mengurus, mengoperasi serta menyelenggara 5 loji takungan air di Kedah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kecoh langkah Dubai, kecoh langkah Chowkit Road, bersatu dan juga Perikatan Nasional lupa bahawa ada 8 ahli parlimen bersatu, ada langkah lain. Persoalan ini betul-betul pasti mengganggu tidur kepada pengerusi Perikatan Nasional, Presiden Parti Bersatu Muhyiddin Yassin. Manakan tidak, yang kecoh ialah langkah Dubai, yang kecoh ialah langkah Chowkit. Tapi dalam diam bakal akan kecoh. 8 ahli parlimen bersatu, ada langkah lain, itu persoalan yang besar. Rabu lalu, Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur mengesahkan wujud rancangan oleh Perikatan Nasional PN untuk menumbangkan Kerajaan Persekutuan yang didakwanya menerusi proses demokrasi berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Penjelasan itu dibuat Ketua Pengarah Pilihan Raya PN merangkap Ketua Pengarah Jabatan Pilihan Raya PAS Pusat berkenan ketika gerakan dinamakan langkah Dubai yang dikaitkan dengan usaha mengambil alih Putrajaya kecoh diperkatakan. Saya tak fikir ia langkah Dubai, mungkin langkah Chowkit kerana perkara itu dibincang di Kuala Lumpur. Saya rasa Dubai itu dummy sahaja sebab mereka nak berjalan ke Dubai, kata Sanusi, merujuk kumpulan ahli parlimen MP dari blok Kerajaan Perpaduan yang dikaitkan dengan gerakan berkenaan. Sama ada usaha itu menjadi kenyataan, penganalisis politik berpandangan ia hanya dapat diketahui selepas pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15 pada Februari ini kerana pengambil alihan kerajaan perlu melalui proses berdasarkan peraturan dan undang-undang serta perlembagaan negara. Sidang Dewan Rakyat pada 28 Februari hingga 1 April depan juga ditunggu 8 lagi ahli Parlimen PN daripada Bersatu, seperti yang dinyatakan ahli Parlimen Bukit Gantang, Datuk Syed Abu Hussein Hafiz, Syed Abdul Fasal hari ini, yang menjangkakan mereka akan menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Memaklumkan kumpulan itu ketika ini mengambil pendekatan tunggu dan lihat serta menanti masa yang sesuai. Bekas pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM itu menegaskan, kenyataannya sebelum ini mengenai 8 ahli parlimen bersatu itu masih relevan. Kata beliau, tunggu dan lihat kerana parlimen akan kembali bersidang pada 28 Februari dan ketika itu akan bermula. Kini mereka sedang menunggu dan melihat apa berlaku dalam tempoh 2 bulan ini, kata beliau. Beliau berkata demikian pada satu sidang media bersama Menteri Komunikasi Fahmi Fazil ketika program jualan termurah khidmat demi rakyat di projek Perumahan Rakyat PPR di Kerinci. Kata beliau lagi, pada 11 Disember, Syed Abu Hussein mendakwa ada 7 atau 8 ahli parlimen daripada Perikatan Nasional dari beberapa negeri bakal menyatakan sokongan kepada Anwar. Namun, pada sidang medianya itu, beliau enggan mendedahkan
Identiti mereka sama ada daripada PAS atau bersatu. Dulu saya ada kata 5 atau 6 orang, namun sekarang ada 7 atau 8 orang bakal menyatakan sokongan kepada Anwar. Nama mereka saya tidak boleh maklumkan di sini. Tunggu dan lihat. Bakal ada pengumuman mereka yang akan menyokong kerajaan Madani, katanya ketika itu. Pada sidang media bulan lalu juga, beliau turut mengesahkan sebagian daripada mereka telah berhubung dengannya untuk menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen dan tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wah, ini paling hebat. Akan ada lagi ahli parlimen Perikatan Nasional sokong Anwar. Itu kata Syed Abu ulangi dakwaan beliau. Kalau sebelum ini kita digemparkan dengan gerakan mau tumbangkan kerajaan melalui langkah Dubai, rupa-rupanya bukan kerajaan yang nak tumbang, tapi Perikatan Nasional lah yang semakin nak tenggelam. Bagaimana ceritanya? Ahli Parlimen Bukit Gantang, Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fassal hari ini mengulangi kenyataannya bahawa sekurang-kurangnya 8 ahli parlimen pembangkang akan menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata ahli parlimen terbabit dijangka akan mengisytiharkan sokongan berkenaan pada sidang parlimen akan datang. Kata beliau masih relevan kenyataan sebelum ini. Menunggu masanya untuk isytihar sokong Anwar. Ada 7 ke 8 orang. Tegas beliau lagi. Parlimen belum mula lagi. Bila parlimen mulai Februari ini, aktiviti itu bermula balik. Mereka tunggu dan lihat apa akan berlaku sepanjang 2 bulan ini. Katanya, ketika ditemui pemberita pada program jualan termurah berkhidmat untuk rakyat di kawasan program perumahan PPR Kerinci di Kuala Lumpur hari ini. Disember tahun lepas, Syed Abu Hussein mendakwa kira-kira 7 atau 8 ahli parlimen Perikatan Nasional PN akan menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri dalam masa yang terdekat. Sebelum ini, Syed Abu Hussein menjadi wakil rakyat pembangkang yang kelima menyatakan sokongan kepada kepimpinan Perdana Menteri selepas Zahari Kecik di Jeli, Muhammad Azizi Abu Naim Gua Musang, Datu Iskandar Zulkarnain Abu Khalid Kuala Kangsar serta Datu Dr. Suhaili Abdul Rahman dari Labuan. Komen daripada seorang netizen di ruangan komen Malaysia kini, Grey Cat kata cukuplah dengan drama beralih sokongan yang tak habis-habis. Jikalau benar sekalipun nak sokong Perdana Menteri ke-10, jadi pergilah beritahu Perdana Menteri sendiri, beritahu dia pun dah cukup, tak perlu digembar-gemburkan, kata beliau. Tak perlu pun heboh di sana-sini, apa tujuannya, kata beliau. Pasal nak sedemikianlah maka wujudnya kelompok dari Perikatan Nasional yang teringin nak lakukan perkara sama juga, semata-mata nak tunjukkan bahawa PN juga mampu melakukannya sampai bila rakyat dan negara tercinta ini akan terus dihantui oleh peristiwa yang tak menentu ni sehingga pelabur pun lari, kata beliau. Banyak masa yang terbuang yang sepatutnya digunakan untuk membangunkan negara ini serta merangka strategi untuk memperbaiki segala kelemahan kerajaan terdahulu, tegas Grey Cat 7773. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.